Jadi ada orang kata macam ni, dia kata tak payah padah lah, dia kata lebih kurang je tauhid sifat 20 ke tauhid 3 ke, jalan dia tak sama tapi tujuan sama, nak kenal Allah Ta'ala belaka kan. Bunyi macam menyejukkan hati. Tapi orang yang bercakap macam tu, dia bercakap benda yang tak betul. Tak betul bahawa tauhid sifat 20 dan tauhid 3 ni hanya beza metod, tak betul. Dia sama ada dia cuba nak sembunyikan sesuatu atau dia pun tak faham, dia cakap benda yang dia tak faham. Antara tauhid sifat 20 dan tauhid 3 ni ada perbezaan yang prinsipal pada asas dia. Tak boleh nak kata beza metod. Kalau beza metod okey, tak ada masalah. Kemudian hak kata bid'ah, dia kata bid'ah mengaji sifat 20 tak ada zaman Nabi. Siapa kata tak ada? Siapa kata tak ada sifat 20 zaman Nabi? Pas zaman Nabi orang tak percaya Allah wujud. Ke zaman Nabi orang ingat Allah dulu tak ada, pas kediam baru ada. Daripada zaman Nabi orang ingat Allah wujud tanpa ada permulaan, itu namanya kidam. Zaman Nabi lagi orang percaya Allah wujud tidak akan binasa, itu namanya baqa. Zaman Nabi lagi orang percaya dah bahawa Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Allah Ta'ala, itu namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Zaman Nabi lagi orang percaya Allah tak perlu pada lain dia, Allah tak perlu pada makhluk, itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Ke orang zaman Nabi ingat Allah Ta'ala lemah, ke zaman Nabi orang ingat Allah Ta'ala terpaksa, ke zaman Nabi orang ingat Allah Ta'ala tidak melihat. Jadi cuma yang tak ada zaman Nabi bilang susun satu-satu tu yang tak ada. Kalau nak bilang tak ada, rukun sembahyang 13 perkara, sahabat tak bilang lagu tu. Ke sahabat ngaji rukun sembahyang 13 perkara, pertama niat, kedua berdiri betul, tak ada. Tak ada bilang, tak ada masalah, isi ada. Yang kita tak sayanya bid'ah pada isi dia. Itu berat. Bid'ah pada isi itu berat, berakidah. Makanya kita tengok dari sifat 20 tak ada langsung bukti. Hak kata sifat 20 adalah ilmu Yunani. Cuba risau kitab falsafah Yunani cerita sifat 20. Ada tak kitab falsafah Yunani ngaji sifat 20? Al-Fadhi Qaidul Samli daripada Indonesia, bila ditanya di Johor, ada orang kata, dia kata sebenarnya ilmu sifat 20 ni adalah ilmu falsafah Yunani. Dia kata kalau betul lah orang falsafah Yunani mengajar sifat 20, maknanya dia orang beriman lah. Dia kata Allah wujud, Allah esa, Allah tak berhajat pada makhluk, Allah kuasa. Mana orang falsafah Yunani dulu orang beriman rupanya. Ini hanya dakwaan semata-mata. Bila dia tak boleh faham kaedah-kaedah, istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu sifat 20, maka dia tuduh ilmu sifat 20 ni adalah falsafah Yunani. Sekarang macam mana pula tauhid 3? Tauhid 3 dari segi bilangan pun tak ada zaman Nabi. Tak ada sahabat Nabi bilang tauhid ada 3, pertama begini, kedua begini, tak ada. Tapi tauhid 3 ni ada 2 versi. Satu tauhid 3 versi sifat 20, dan satu tauhid 3 versi Al-Imam Ibn Taymiyah. Tauhid 3 versi sifat 20, bila kita bincang tentang wahdaniyat, maka wahdaniyat itu kita lihat pada 3 sudut. Wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, dan wahdaniyatul af'al. Ya, saya tidak nak hurai panjang lah, hanya rekah saja. Wahdaniyatul zat, mana kata tak ada lain pada Allah Ta'ala, tapi zat dia serupa seperti Allah Ta'ala juga, tak ada. Yang kedua, zat Allah itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk, mana ada banyak-banyak komponen bercantum, jadilah Allah. Hak tu je nak ayatnya. Tapi mari istilah, mari istilah tu kadang orang kampung pening sikit. Yang pertama tu namanya menafikan kam yang munfasil. Yang kedua tu namanya menafikan kam muttasil. Bila mari istilah jadi pening lalu. Jadi saya selalu kalau ada peluang huraikan tauhid di masjid-masjid kepada orang awam, saya kata tuan-tuan kalau rasa istilah tu menghalang, lupakan istilah tu. Yang penting tuan-tuan faham tak ada lain pada Allah serupa seperti Allah, dan zat Allah tu bukannya tersusun daripada banyak-banyak juzuk-juzuk bercoso, tidak. Faham tak setakat tu? Faham, alhamdulillah. Istilah tu bagi ustaz-ustaz lah hafal, kan senang macam tu. Wahdanatus sifat, tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Ada kan? Allah mendengar, kita mendengar. Kadang-kadang ada orang tanya macam tu, ustaz kata Allah tak sama dengan makhluk, tapi Allah mendengar, kita mendengar juga. Allah berkehendak, kita berkehendak juga. Tak sama. Itu namanya ittihadul lafzi dunal makna. Lafaz sama, makna hakikat tak sama. Yang pertama, mendengar kita dulu tak ada. Kita dalam perut mak kita dalam umur berapa bulan pas mau bagi pendengaran, asalnya tak ada pendengaran. Pendengaran Allah tidak ada permulaan, tidak. Yang kedua, pendengaran kita perlu pada alat. Kalau orang dah lahir tidak ada telinga, tak boleh mendengar dia. Pendengaran Allah tidak perlu pada alat.
Yang kedua, ada alat pun pendengaran kita terhad. Kita boleh dengar apa yang ustaz ku duk ceramah dalam masjid hari ni. Dengar tak apa yang keluarga kita duk bersembang dalam rumah? Tak dengar sebab jauh. Pendengaran Allah tidak terbatas. Bising ke apa ke Allah dengar semua. Kita kalau bising sikit tak boleh dengar dah. Cuba kita cakap telefon di tempat orang ramai bising. Hello. Kami tak dengar. Cuba mula. Nah, tu kita. Dan akhirnya pendengaran kita boleh jadi hilang. Tu yang Firaun buat cerita tu. Ya, dia nak mengorat anak orang tu, dia pun panggil lah ayah dia tu bapak. Dia kata, apa khabar bapak? Orang tu tunggu buat keluar kapak. Awak nak kapak, dia tu. Pendengaran kita boleh jadi hilang. Pendengaran Allah kekal selama-lamanya. Jadi sifat yang sama seperti Allah tak ada. Yang ada hanya pinjaman lafaz saja. Dan sifat Allah tu tidak ada dua. Tidak ada dua kudrah, tidak ada dua iradah. Kita ada dua kudrah, ada bukan dua, banyak kudrah kita. Kudrah masa kecil lain. Boleh jerit, boleh minum susu. Pas boleh merangkak, pas boleh berlari, boleh berjalan, boleh melompat. Pas makin. Akhirnya menjadi macam budak-budak balik. Dan setengah pada kita tu nak bangkit pada sujud tu merangkak dulu. Kenapa tak orang merangkak? Bukan merangkak sakit lutut. Nak bangkit pada sujud. Pas lama-lama ada orang sampai jadi macam baby balik, pakai pampers, tak kena usung, kena dukung. Nah. Jadi itu kudrah manusia. Adakah kudrah Allah macam tu juga? Banyak-banyak gitu? Tak ada. Iradah kita banyak-banyak. Itu yang sekarang ada istilah U-turn. Pasal tak U-turn? U-turn pula dah dia. Tu kita dulu nak macam lain, sekarang nak macam lain. Dulu sokong orang lain, ni sokong orang lain pula. Kita, adakah Allah Ta'ala macam itu? Allah Ta'ala tukar fikiran, mana ada? Itulah kehendak Allah pada azali lagi. Dan wahdanatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Maknanya tidak ada apa pun yang berlaku ni, hidup mati, ya, sakit, demam, coronavirus ni pun walaupun benda buruk, orang buat ibadah amal soleh, orang buat jahat jenayah dan sebagainya, dari segi hakikat itu tak lari pada af'al Allah juga. Itu namanya hakikat, ya. Tapi dan itulah sebenarnya dalam istilah Tauhid 3 versi Ibn Taimiyah yang dikata Tauhid Rububiyah. Maka Tauhid Rububiyah ni kita nak tengok ada tempat mana betul kita wajib terima, ada tempat mana salah kita wajib tolak. Tapi atas nama sad zari'ah, nak menyekat daripada orang jadi keliru, maka moleknya orang-orang awam tak usah diajar Tauhid 3. Takut dia tak boleh beza mana betul mana salah, dia kira